Okey, so kita ni sekejap. Cuba tengok balik soalan ni. Okey, soalan nombor 1 ni dah buat kan? Tu share, dah buat ke nombor 1? Dah bincang ke nombor 1? Dah kan? Dah bincang tak siap? Nombor 1 dah. Ni daya memusat kan? Dah belajarkan daya memusat. Okey, daya memusat. Oh, yang belum lagi ni pecotan memusat. Okey. Macam mana kira pecotan memusat? Okey, siapa ingat lagi formula nak kira daya memusat? Apa formula nak kira daya memusat? F sama dengan apa? Salin tak itu? MV kuasa 2 per R. MV kuasa 2 per R. Okey, ni formula nak kira daya memusat. Okey, kamu masuk dalam formula ni, kamu akan dapatlah jawapan daya memusat untuk soalan nombor 1 ni. So, hari tu kita dah belajar daya memusat. Untuk satelit pun dah kan? Untuk satelit kita buat soalan nombor berapa ke itu untuk satelit? Alamak, sekejap. Mana ke? Nombor 2 tu bukan nombor ni daya memusat untuk satelit. Pun dah buat kan hari tu soalan nombor 4 ni. Pun sama juga. Dah. Sudah. Okey, sama juga formula dia. F sama dengan mv kuasa 2 per R. Okey, so kita nak belajar tentang satelit dengan lebih detail. Okey, kita tengok gambar satelit. Mana gambar satelit? Okey, kita tengok gambar satelit inilah. Okey, ni contoh satelit kan. Kita bukan pegang dengan tali pun tak ada tali pun yang pegang dia, tapi dia sendiri boleh pegun and then dia boleh bergerak dalam keadaan gerakan membulat. Okey. Sebab apa? Sebab siapa yang pegang dia ni? Siapa yang pegang satelit ni supaya dia boleh kekal dalam keadaan gerakan membulat ni? Sebab dia ada apa? Daya memusat. Okey, sebab dia ada daya memusat kan. Daya memusat iaitu ada pusat graviti bumi. Okey, pusat graviti bumi kat mana pusat ni? Pusat graviti bumi kat mana? Kat tengah-tengah ni kan. So Betul. pusat graviti bumi ni yang pegang satelit ni supaya satelit tu tak melayang-layang. Okey, sebab dia inilah daya tarikan graviti antara bumi dengan satelit ni. Okey, hari tu kan kamu dah kira kan daya memusat dia F sama dengan mv kuasa 2 per R kan. Yang soalan nombor berapa ni? Soalan nombor berapa ke yang kamu kira tu? Nombor 4. Okey, kamu dah buat berapa hari tu soalan nombor 4 ni? Daya memusat dia? 2363. 2363 Newton. Okey, so daya memusat yang pegang satelit ni adalah 2363 Newton. Okey, ini daya memusat. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu kira daya tarikan graviti pula antara bumi dengan satelit. Kita nak tengok sama tak dengan 2363 Newton. So kita nak kira daya tarikan graviti bumi antara bumi dengan satelit. Apa formula nak kira daya tarikan graviti antara bumi dengan satelit? Ni dah belajar dah masa awal hari tu. Formula nak kira daya tarikan F sama dengan F sama dengan darab M2 per R kuasa 2. Ada G kan, pemala kegravitian semesta kan. Lepas tu M1 Ada. darab M2 jisim kan, jisim antara jisim dua objek ni. Lepas tu bahagi dengan apa? R kuasa 2. R kuasa 2. Okey. R tu apa R tu? R adalah Jari. jari. Jarak.
Okay lah, jarak antara apa? Satelit. Jarak antara dua objek tu lah. Okay, jarak antara dua objek. Okay, so cuba kira daya tarikan graviti bumi dengan satelit ni. Pemala kegravitian semesta. Siapa ingat berapa nilai dia? Selalunya dia akan bagi dalam soalan, tapi ni saja nak buat daya tarikan graviti, saja nak kira. Siapa ingat dia punya ni pemala kegravitian semesta G? Berapa nilai dia? 6.67 darab 10 kuasa negatif 11. Okey, 6.67 darab 10 negatif 11. Okey, so kamu masukkan dalam formula. Lepas tu darab dengan jisim planet. Siapa ingat jisim planet, jisim bumi? Siapa ingat jisim bumi berapa? 5.98 darab 10 kuasa 24. Okey, 5.98 darab 10, 24 kg. Okey, jisim bumi. Kemudian dia ada dua benda kan, jisim bumi dengan satelit. Okey, jisim satelit. Okey, kita ambil yang soalan nombor 4 punya satelit. Satelit jisim dia 400 kg. Okey, kita masukkan 400 kg. Lepas tu jarak antara bumi dengan satelit. Mana? Okey, jarak antara bumi dengan satelit. Dia dah bagi dah siap-siap kat sini. Sebuah satelit buatan manusia berjisim 400 kg. Satelit tu dia mengorbit bumi dengan jejari dia 8.2 darab 10 kuasa 6 meter. Dia dah bagi dah siap-siap. Jejari jarak antara satelit ke bumi. Maksudnya kan antara satelit ke bumi ni. Ni satelit ke pusat bumi ni. Okey. Dia dah bagi siap-siap dah. Jejari dia adalah, jarak dia adalah 8.2 darab 10 kuasa 6 meter. So kamu masukkanlah nilai dia. Jarak antara satelit dengan pusat bumi tu 8.2 darab 10 kuasa 6 meter. Dia dah siap tambah dengan jejari bumi dah. So kamu tak payahlah tambah dengan jejari bumi. Faham? Faham ke? Faham. Kalau dalam soalan dia kata jejari satelit, maksudnya kan jarak antara satelit dengan pusat bumi. So tak perlu kamu tambah dengan jejari bumi dah. Dia dah siap tambahkan dah. Okey, so cuba kamu ni. Oh, ini kuasa 2. Okey, kuasa 2. Kira dapat berapa? Oh, 5.97. Okey, silap. Jisim bumi 5.97 dapat 10 kuasa 24. Okey. Sekarang kira daya tarikan graviti antara bumi dengan satelit. Dapat berapa? 6.67. Eksponen negatif 11 darab 5.97. Eksponen 24 darab 400 bahagi 8.2. Eksponen 6 kuasa 2. Okey, berapa kamu dapat? 23 berapa? 2368.82. Okey, 2368.82. So unit dia kalau daya kan, daya apa-apa daya pun unit dia apa? Newton. Okey, so sekarang ni kamu tengok. Sama tak nilai dia? Kalau daya tarikan graviti antara bumi dengan satelit, nilai dia ni 2368.82. Kalau kamu kira daya memusat 2363 Newton. Nak dekat-dekat kan, betul tak? Nilai Betul. betul kan? So daya memusat tu adalah sebenarnya daya tarikan graviti antara bumi dengan satelit tu. Okey. Itulah daya memusat. Benda yang sama sebenarnya, okey. Daya memusat dengan daya tarikan graviti adalah antara bumi dengan apa-apa objek lah kat luar tu adalah sama nilai dia. So nak buktikan tu yang ada eksperimen. Mana eksperimen dia? Tapi kita tak buatlah eksperimen ni. Kalau kat sekolah bolehlah buat. So nak buktikan yang daya memusat ni sama dengan daya tarikan graviti antara pusat tu dengan objek tu. So dia akan buat eksperimen. Okay, cara nak buat eksperimennya ni lah. Ada kat tengah ni kita letak pemberat berslot. Okay,
Kemudian ada tiup kaca, kita pegang tiup kaca ni, dan kita gantungkan tiup kaca tu dengan pemberat berslot. Pemberat berslot tu yang kita akan manipulate, kita akan manipulasikan dia. Mula kita buat 0.5 Newton. Okey. Ini pun 0.5 Newton. Lagi kita buat 1.0 Newton. Kita manipulatekan lah pemberat berslot ni. Okey. Kamu tahu kan pemberat berslot, dia mula dia jisim gram, 50 gram. So tukar ke Newton, 0.5 Newton lah. Faham ke ni? Respon. Faham. Faham Faham. Kan 50, mana ni? Kan 50, contohnya macam ni kan, pemberat berslot tu 50 gram. So 50 gram nak tukar ke Newton, kamu kena tukar dulu ke kg. Kalau 50 gram tukar ke kg berapa? 1 kg 1000 gram, 50 gram 0.05 kg kan. Lepas tu 0.05 kg tukar ke Newton. Patutnya darab 9.8 0.05 kg darab dengan 9.8. Patutnya 0.49 Newton. Ni dia tak darab dengan 9.8, dia darab dengan 10 Newton. Apa? So maksudnya kan 0.05 darab 10 tu yang jadi 0.5 Newton tu. Dia ambil yang 10 Newton Sepatutnya kena ambil yang 9.81 Newton. 1 kg 9.81 Newton. Dia ambil 1 kg 10 Newton. Tak apalah. Okey. Kemudian lepas tu dia buat jejari dia pula 0.5 meter. 0.5 meter jejari ni. Ni dia gantunglah dengan benang. Ke tali nilon ke tali nilon, dia buat 0.5 meter. Lepas tu dia letak penyumbat getah. Lepas tu dia hayunkan. Dia buatlah gerakan membulat. Okey, dia buat gerakan membulat. Okey. Sebenarnya kita boleh je tahu daya memusat dia berapa. Dari mana nak tahu daya memusat dia? Tengok dia punya berat. Ni pemberat berslot ni. Berat pemberat ni mewakili daya tarikan. Dia mewakili daya tarikan graviti antara pusat dengan objek. Okey, antara pusat dengan objek. So kalau berat pemberat tu adalah 0.5 Newton, so daya memusat dia mesti 0.5 Newton juga. Dekat-dekatlah 0.48 Newton. Okey, ni sebab dia pakai formula ni, F sama dengan mv kuasa 2 per R. So dia kira dapatlah 0.48 Newton, tapi dia dekat-dekatlah dengan 0.5 Newton ni. Faham tak? Faham ke? Tak faham Faham, Ustazah. Tak buat. Okey. Sekarang ni macam mana dia kira daya memusat yang pakai mv kuasa 2 per R ni? Okey, R tu jejari. Okey, R dia tak tahulah 0.5 meter. M ni tahulah kan jisim. Okey. Sekarang ni apa ni? V macam mana nak kira had laju ni? Dia buat macam mana nak kira had laju? Caranya adalah dia putarkan dia pusingkan penyumbat getah. Penyumbat getah ni dia pusingkan 10 putaran dia buat 10 putaran. Lepas tu dia ambil masa dengan jam randik. Okey, dah buat 10 putaran. Okey, ni 1, lepas tu 2, 3 sampai 10 putaran dia ambil masa 14.4 saat. Okey, itu untuk 10 putaran. So kalau 1 putaran sahaja berapa saat? Jadi kena bahagi dengan 10 lah. So 14.4 saat bahagi dengan 10 tu yang dapat 1.44 saat. Okey, sekarang ni macam mana pula nak kira had laju? Had laju apa formula had laju? Had laju formula dia sesaran bagi masa Laju. Kan? Oh. Okey. So berapa sesaran yang penyumbat getah ni dah pusing? So sebenarnya kamu kena kira apa? Kamu kena kira yang bulat ni Apa nama ni? Kau dalam matematik ni apa benda ni? Dalam matematik, tajuk matematik form apa ke? Form 2 kan? Tajuk bulatan ni Ni apa nama ni Kau nak kira jarak yang dilalui ni. Ya, lilitan.
So kalau lilitan formula dia apa? Nak kira lilitan 2 pi J. Ingat tak 2 pi J? Kan? Right. Ingat. Nanti masuklah dalam formula 2 pi J 2 darab 22/7. Kemudian darab dengan jejari berapa? 0.50 meter kan. 0.50. So nanti kamu akan dapatlah satu gerakan membulat tu berapa? 2 darab 22/7 darab 0.5. Dapatlah 3143 Maksudnya sesaran dia 3.143 kan, jarak satu bulatan ni sesaran satu bulatan 3.143 meter. Lepas tu bahagi dengan masa untuk buat satu gerakan membulat ni, satu putaran ni masa dia berapa? Respon 14.4 1.44. 1.44 saat kan. So nanti bolehlah kira hak laju je. Apa pun dapat 3.143 bahagi dengan 1.44. Dapatlah 2 berapa? 2.18 meter saat dari ke 1. Dapat tak? 2.18. Tu yang Dapat. dapat 2.18 tu. Ni kalau kat sekolah ni memang kita buatlah eksperimen ni Dia dah tak sekolah kan. Okey, so dah tahu dah laju. Nanti bolehlah kira pecutan memusat. Oh, cikgu tak bagi lagi formula pecutan memusat. Dan juga kita boleh kira juga daya memusat. Okey. Cikgu bagilah formula pecutan memusat. Pecutan memusat formulanya adalah mana nak junting. Okey. A sama dengan V kuasa 2 per R. Ni formula nak kira pecutan memusat. So nanti V tu hak laju. Jadi hak laju dia berapa ni? 2.18 kan. Kuasa 2 bahagi dengan jejari. Jejari berapa? 0.5. 0.50. Okey. Cuba bahagi dapat tak 9.50? Dapat tak 9.50? Respon. Dapat. Dapat. So dapatlah pecutan dia 9.50. Okey. Ni kalau periksa amali macam ni lah kan. Kamu buat eksperimen amali macam ni. Lepas tu kamu lepas tu buat jadual. Lepas tu daripada jadual kamu boleh kira macam-macam. So macam soalan ni kamu boleh kira apa? Boleh kira hal laju. Pecutan memusat. Okey, next nak kira daya memusat pula. Okey, daya memusat. Cikgu dah bagi kau formula dia. Okey, sekejap cikgu try. F sama dengan MC kuasa 2 per R. Okey. Okey, kejap Mana ke? Cuba korang kira dapat berapa? Sekejap Okey, pakai formula ni lah. Formula ni. Okey. So dia punya M dia. Dia tak bagi penyumbat getah ni punya punya apa? Dia tak bagi penyumbat getah ni punya jisim Ada tak jisim penyumbat getah kat sini? Dia pakai jisim ni kejap Tak ada. Tak ada kan? Sekejap. Dia tak bagi pula. Dia pakai yang ini ke? GC pemberat berslot yang ni 50 ni ke? 50 gram ni ke dia pakai? Sekejap.
Okey, kamu bayangkanlah penyumbat getah ni 50 gram. So kalau 50 gram maksudnya 0.05 kg. Okey, cuba bayangkanlah penyumbat getah ni 0.05 kg. So masuk dalam formula dapat berapa? 0.05 lepas tu V dia 2.18 kuasa 2 bahagi dengan jejari dia berapa? 0.5. Dapat tak? Dapat berapa? Kira. 0.48. 0.48 kan, 0.48 Newton. So dapatlah daya memusat dia 0.48 Newton. Jadi daya memusat ni kalau kamu tengok dia akan sama dengan nilai berat pemberat berslot ni Okey. Kalau misalnya berat pemberat berslot tu 1 Newton, daya memusat dia pun akan 1 Newton juga. So dia sama. Okey, so sepatutnya penyumbat getah ni dia kena bagi jisim Okey, tak apalah. Okey, next kita akan ni tengok pula ni. Okey. Sebab tu kat sini dia kata daya memusat untuk pegang satelit ni dia sama dengan nilai daya graviti antara bumi dengan satelit. Okey, sekarang ni kan kita tengok satelit ni bergerak. Okey, satelit ni kan dia bukan boleh bergerak secara membulat macam tu tau. Dia bukanlah sesenang sangat nak gerak dia. Sebab dia boleh terlepas. Dia boleh terlepas daripada lintasan. So kalau dia terlepas je, kita panggil dia had laju seketika. Maksudnya kan satelit tu kan tiba-tiba dia akan terlepas. So bila dia terlepas apa jadi? Tak apa, kita ada pusat graviti bumi ni kan. So nanti bumi ni dia akan tarik satelit tu supaya jatuh bebas ke lintasan dia. So dia jatuh bebas ke lintasan. So tak adalah dia melayang-layang ke sana. Faham tak? Faham ke? Faham. Faham. So bila dia nak bergerak je tiba-tiba dia akan mengalami had laju seketika lagi. Dia akan terlepas lagi. So setiap kali dia terlepas, bumi akan tarik. So satelit tu akan jatuh bebas ke lintasan. Kemudian satelit tu dia akan terlepas lagi. Dia akan sentiasa nak terlepas. So bumi akan tarik. And then dia akan terlepas lagi. And then bumi akan tarik. Dia akan terlepas lagi. Dia akan tarik, terlepas, dia akan tarik, and then dia terlepas lagi, dia tarik, terlepas, dia tarik, terlepas, dia tarik. Lama-lama tu yang jadi macam bentuk apa? Gerakan membulat. Tu yang jadi macam gerakan membulat tu. Faham tak? Faham. Faham sebab tu yang nampak macam gerakan membulat sebab satelit tu dia akan sentiasa macam nak terlepas tu kan. Bila terlepas je bumi tarik, So bila terlepas tu yang lama-lama nampak macam satelit tu bergerak secara membulat. Macam itulah tingginya kuasa bumi ni. Okey, tingginya pusat graviti bumi ni dia boleh tarik satelit tu supaya tak melayang-layang tempat lain, biar dia pegun dalam keadaan membulat dia. So itulah pentingnya pusat tarikan graviti bumi. Okey, jadi bila satelit ni dia bergerak, dia akan sentiasa berubah arah. So bila dia berubah arah, kan dia sekejap sini kan. Tu yang jadi membulat tu. So dia dikatakan mempunyai pecutan memusat. So pecutan memusat, formula dia tadi cikgu dah bagi kan. A sama dengan V kuasa 2 per R. So V tu had laju seragam ataupun linear ke. Lepas tu R tu adalah apa? R apa R? Jari. Okey, R tu jejari. Sekejap jejari ataupun jarak dari pusat. Okey, jarak dari pusat. So kita bolehlah kira pecutan memusat satelit ni. Okey. Dia samalah macam budak ni kan, dia main lontar peluru. So kalau dia lepaskan tali tu, boleh ke peluru tu kalau dia lepas kat sini, peluru tu dia lepaskan kat sini kan. So peluru tu dia akan bergerak straight macam tu kan.
Dia bukan bergerak melantun ke sana ke apa. Dia akan bergerak straight macam tu. Itulah kita panggil dia had laju apa ni tadi? Had laju. Had laju, dia mengalami had laju seketika. Dia terlepas daripada lintasan. Cara dia terlepas tu straight. Dia lurus. Secara tangent dengan bulatannya dia lurus. Okay, samalah macam satelit ni dia lurus. Tapi every time dia terlepas tu bumi akan tarik dia balik. Okey, jadi kita boleh kira percutan memusat. So mana soalan yang nak kira percutan memusat ada tak? Kira ni soalan nombor 2. Darjah 3.19 menunjukkan sebuah satelit di mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian 480 km. Laju linear dia 7.62 darab 10 kuasa 3. Laju linear tu laju seragam lah. Okey, jejari bumi ni dia dah bagi. Okey, berapakah percutan memusat satelit itu? Boleh kira? Kira sekarang. Boleh. Kira. Dapat berapa? Dah, siap dah. So A sama dengan V kuasa 2 per R. Okey, jadi had laju 7.62 darab 10 kuasa 3. Lepas tu R tu adalah jarak antara satelit dengan bumi. Okey. Sekejap. Tak boleh padam je ni. Sabar kejap. Tak boleh padam ni. Okey. Satelit tu ketinggian dia 480 km dari bumi. Okey. 480 km tu daripada permukaan bumi lah dia punya tinggi dia. Tapi masalahnya kita nak jarak antara satelit ni dengan pusat dia. So nanti kamu kena tambah kan. Kamu kena tambah dengan jejari bumi. Berapa jejari bumi dia dah bagi kan? Berapa jejari? 6.37 10.06. 6.37 kali 10.06. Ni okey 6.37 darab 10 kuasa 6 meter. So nanti kamu kena tambah. Okey, kamu kena tambah. Nampak ke tu? 6.37 darab 10 kuasa 6 meter. So nanti kamu kena tambah dengan ketinggian satelit tu. 480 km ni. Tapi kat sini kilometer. So kena tukar kepada meter. Okey, 480 km tukar ke meter berapa? 480,000. Okey, 480,000 meter. Kemudian tambah dengan jejari bumi tadi 6.37 darab 10 kuasa 6 meter. So berapa semuanya? 8.48. Okey, sekejap kamu dah tambah dah. Jejari bumi 6.37 eksponen 6 tambah dengan 480,000. Kamu dapat apa? 685 685,000,000 meter. Dapat tak? Dapat 8 point. Dapat point. Dapat berapa? 8.48. 8.48. Sekejap. Oh, kamu dah ingatkan kamu kata jarak ni. Oh, kamu dah kira dah percutan dia. 8.48. Okey, so tadi had laju dia 7.62 darab 10 kuasa 3 meter saat negatif 1. Kemudian bahagi dengan jarak antara satelit dengan pusat bumi tu 6,850,000 meter. So kamu akan dapat betul lah tadi 8.48 ni. Kejap. Meter saat negatif. Oh. Bukanlah. Kejap. Kat mana cikgu salah?
Kuasa 2 lah. Lupa nak buat kuasa 2 kat sini. Okey. So, sekejap. 7.62 eksponen 3 kuasa 2. Lepas tu bahagi 6, 8, 50. Okey, so dapatlah 8.48. Okey, ambillah 2 tempat perpuluhan. Minimum 2 tempat perpuluhan, maksimum 4 tempat perpuluhan. Okey. So kalau kita ambil 2 tempat perpuluhan jadi 8.48. Unit dia apa unit dia? Pecutan. Apa unit dia? Respon. Saat -2. Meter saat -2. So dapatlah 8.48 meter saat -2. Kalau kamu buat kat sini, dekat atas dalam formula ni dia akan jadi apa? Ni meter saat -1 kan. Kalau kuasa 2 nanti dia akan jadi meter 2 saat -2. So nanti potong dengan yang bawah ni meter ni. So potong so tinggallah meter 1 je. Tu yang jadi meter saat -2. Boleh faham ini? Faham. Okay, faham. Next. Nombor 2 dah settle. Ada lagi tak? Pecutan mengusat. Nombor 3 bukan Habis dah. Dah tak ada dah pecutan mengusat. Okay. Dah tak ada pecutan mengusat ni pula. Nombor 3 lah. Teruslah buat nombor 3. Okay, nombor 3 dia kata apa? Sebuah satelit kaji cuaca dia mengorbit bumi. Ketinggian dia 560 km. Berapakah nilai pecutan graviti di kedudukan satelit itu? Kita dah belajar kan? Zah, yang ni dah buat. Dah buat. Dah buat Zah, dah buat. Dah buat. Okay, abaikan. Yang tak buat lagi nombor apa? Nombor 5 Nombor 5 belum. Nombor 5 dah masuk lain Dia nak kira jisim matahari. Kita nak buat soalan lain lah. Ni tak ada kot dah handout kamu. Tak apalah. Boleh nampak soalan ni? Boleh, Zah. Okey, cuba kira yang ni. Diberi beban berjisim 2.5 kg. Ni kat sini jisim dia 2.5 kg. Diikat pada hujung tali dengan panjang dia 20 cm dari pusat putaran. Okey, ni 20 cm dari pusat putaran. Hitung laju beban. Kali ni dia suruh kira laju. Jika daya memusat dia adalah 200 Newton. Ni soalan ni tak ada di dalam handout. Cikgu baru ambil. Baru cari soalan ni. So tak apalah cuba kira. Pakai formula apa ni? Nak kira ni. Dia dah bagi daya memusat. So kita pakai formula F sama dengan MV kuasa 2 per R. Kan? So daya memusat kamu tahu. Jisim tahu tak jisim? Jisim beban ni. Tahu? R atau apa? Jejarilah jarak antara objek dengan pusat ni. 20 cm. Okey, so boleh kira tak V? Boleh. Boleh. Sekarang. Dapat berapa? Nak kira V kuasa 2 kamu sepatutnya dapat jawapan dia 4. Dapatlah 4. Ya Allah. Dah less dah 1 minit Nanti cikgu bagi link baru Sementara tu buat dulu. Okey, dapat ke 4?